Baik. Kemudian ya maghrib malam ini kita sama-sama mencoba ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabi zam syarah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qudwatil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, dan diberikan pahaman dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa ifadat istifadah wa hasa 'ala tamassuki kitabillah sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatil khairi ibtigha wajhillah samaratihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang semuliakan Fadil Imam kita, seluruhnya semuliakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau yang terpaksa surau, Tuan Haji, seluruhnya sedang jemaah muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahnya rahmat daripada Allah. Sekali lagi tuan-tuan, kita dipertemukan malam ini untuk tahun baru tahun 2024. InsyaAllah. Jadi kita sambung hadis kita. Besok apa ya? Tak ada kitab. Baguslah tuan-tuan ni tak ada kitab. Ada kitab tak ada? Tak ada? Orang pun tak bawa kitab. Ya, mudah hafal lah tu. Saya batuk lagi. Balik daripada umrah itu batuk lagi. Masih berlanjutan. Minta Allah Ta'ala mudahkanlah urusan, insyaAllah. Jadi malam ini kita sambung berkenaan dengan wasiat berhubung dengan wanita hari itu. Kita lihat pada hadis yang ke 109. 109. Kalau dari segi turutannya dah masuk hadis 200
Di mana hadis lima daripada Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Mana ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala berkata ia qala Rasulullah sallallahu telah bersabda Rasulullah sallallahu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlak. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, iman yang kamil, iman yang sempurna, ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Wa hiyarukum linisa'ihim. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang paling baik pergaulannya dengan istrinya. Sebaik-baik kamu ialah orang paling baik pergaulan mereka dengan isteri-isteri mereka. Linisa'ihim, bagi isterinya lah. Kalau ada lebih isteri, dua isteri lah. Kalau seorang isteri, seoranglah isteri kan. Macam tu. Baik. Sebut dalam syarahnya dia kata minal ma'lum anna darajatul iman at-tafawud wa tafadul bainal insan wal akhar. Minan nasi ma yu'minu bi kulli ma fi daril akhirah wa kanahu yara adul mahsyar wal mizan wasuhu wasirat wal jannah wan naru amama ainaini. Maklumkan, setengah daripada benda yang dimaklumkan, sesungguhnya derajat orang beriman itu dia kata masing-masing tingkat meningkat. Tafawud, maknanya ada yang lebih, ada yang kurang lah. Tafawud lah. Tafadul, tafadal. Bainal insan wal akhar, di antara manusia dan yang lain. Maka setengah daripada manusia itu kata orang-orang yang beriman dengan setiap perkara-perkara yang terdapat di akhirat. Seolah-olah dia melihat. Dia kata wa ka'annahu yara adal mahsyar. Seolah dia melihat negeri mahsyar itu telah pun berlaku. Negeri mahsyar itu telah pun didirikan. Wa mizan, dan neraca pun didirikan. Wa suhuf, catatan-catatan amalan, sirat, titian siratal mustaqim, wa jannah wan nar, syurga dan neraka, amama ainaini, seolah berada di depan matanya. Seolah berada di depan matanya. Ini setengah daripada yang maklumlah. Kerana kalau kita ni iman berbeza-beza. Ada tingkatan yang tinggi, ada tingkatan yang rendah. Ada sebahagian daripada orang beriman tu tahapnya seolah macam dia nampaklah alam gaib. Nampak orang itu titian siratal mustaqim. Lepas tu pada mahsyar. Walaupun benda tu tak berlaku lagi. Jadi sampai begitulah tahap imanan dia gitu. Allah Taala sebut dalam Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi hasyara dunia wal akhirah. Setengah daripada manusia kata Allah Ta'ala, itulah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas harfin. Harfin ni maksudnya lemah iman. Kan? Ada harfin ni di matanya sembah-sembah macam tu je lah. Macam tu kata Allah Ta'ala. Setengah daripada manusia itu dia hanya Allah Ta'ala ni sembah-sembah macam tu je. Tengok-tengok orang sembah, dia pun sembah. Macam tu. Kata pengarang, dia kata inilah orang yang dhaiful iman, orang yang lemah iman. Lam yadkhulul iman qalbuh, mana iman tak meresap masuk ke dalam jiwa dia tadilah. Ada kalanya dia takut kepada Allah Ta'ala, ada kalanya tak takut. Jangan gitu-gitu aja gitu.
Fa in asabahu khairun itma'inna bih. Kalau ditimpa kepada mereka itu kebaikan, nescaya tetaplah iman dia. Contohnya istamarra rizqahu, rezeki dia berkekalan. Dan istamarra rizqahu ragadan walam yahsil lahu minal makarih syai'. Di mana rezekinya sentiasa berkekalan. Banyak rezeki dia kan. Tambah-tambah rezeki dia. Jadi bila dalam keadaan itu, iman dia tetaplah. Fa in asabahu khairun itma'inna bih. Maknanya tak berlakulah benda-benda yang tak elok pada dia. Benda-benda yang menggugat keimanan dia tu tak berlakulah gitu. Dia tetaplah. Itulah sebahagian daripada manusia. Fa in asabahu fitnah, maka jikalau ditimpa akan dia oleh fitnah, maknanya hasil benda-benda yang menggugat harta bendanya kan, hilang orang-orang yang dimahbub, orang yang dicinta dan sebagainya, in qalaba ala wajhi, maka berpalinglah mukanya. Berpalinglah mukanya mana iman dia tu tetap. Dan boleh jadi dia tak nak sembahyang lagi lah. Tak nak berpuasa, tak nak sembahyang, tak nak datang ke surau, ke masjid dan sebagainya. Bila diduga dan diuji Allah Ta'ala dengan fitnah. Fitnahnya maksudnya benda-benda yang boleh menggugat lah. Keimanan dia tadi boleh menggugat harta benda dia, hilang orang yang dikasih, orang yang disayang dan sebagainya. Jadi maksud dengan asabathu tu termasuklah fitnah fil badani, pada badan dia kata. In asabathu fitnah fi badanihi aw malihi aw ahlihi in qalaba ala wajhihi wa atarada ala qada'i wal qada'. Jadi kalau ditimpa kepadanya itu fitnah pada badannya, pada hartanya, pada ahlinya, berpalinglah muka dia tadi, berpalinglah wajahnya. Wa atarada ala qada', dan dia menentang qada' dan qadar Allah Ta'ala. Tentang qada' Allah Ta'ala. Kemudian dia murka, marah. Oleh itu naklah kita minta berlindung Allah Ta'ala, wa yazubillah. Orang ini akan bawa kerugian khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Kata pengaranglah, kata syarah daripada hadis ini. Jadi hadis ni, ayat Quran ni dia kaitan dengan hadis ni. Kerana dalam ayat hadis tadi bahawa menyatakan iman yang sempurna itu iman yang baik akhlak dia. Jadi akhlak di sini dia ada dua. Mendapati pada dua. Yang pertama, bagaimana persepsi dia terhadap qada dan qadar Allah. Kan? Bagaimana tanggapan dia? Bagaimana kesannya kepada qada dan qadar Allah Ta'ala yang berlaku pada dia. Itu sebut dalam pengarang tadi. Semana ada dua lah. Yang pertama, maksud dengan akhlak yang baik ini bagaimana akhlak dia dan juga sikap dia terhadap apa yang berlaku pada dia yang Allah Ta'ala dah tentukan pada dia. Macam tu. Yang kedua, sikap dia dengan manusia. Maknanya bagus, kena akhlak yang bagus dengan manusia juga. Yang pertama, akhlak yang bagus dengan Khalik, dia kata, kepada pencipta. Sebab dia kata fa'aqbalal mu'minina imanan hasanuhum khuluqa. Wa fi hadzal hadis hasun ala ayatakhallaqal muslim bi akhlaqil hasanah ma'al khaliq. Kan? Sabit pada hadis ini menunjukkan kepada kita tentang galakan, dorongan kan, di atas bahawa kita berakhlak dengan akhlak muslim, dengan akhlak yang baik berserta dengan khaliq. Mana khaliq ialah pencipta itu Allah Ta'ala. Wa ma'al khalqi, dan juga makhluk. Dia kata. Jadi maknanya maksud sempurna iman ini maknanya sempurna iman daripada apa saja yang berlaku, sama ada diri kita, hubungan dia dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan dengan makhluk. Macam tu. Baik. Adapun hubungan makhluk tadi dengan Khaliq, dia kata, fa amma husnul khalqi minal Khaliq.
Subhanahu wa taala bi ayyardiyal 'abdu bi syari'atihi. Adapun hubungan baik dia, akhlak dia tadi dengan Khalik, dengan pencipta, dengan bahawa dia redha. Hamba tadi redha dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan menjunjung tinggi syariat Allah taala. Kemudian imtisalul awamiri wa nawahi, menjunjung tinggi segala perintah dan ketegahan. Kemudian redha, tetap hati tenang, apa saja yang berlaku pada dia, ketentuan yang berlaku pada dia tenang, dan redha dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyardiya bi qada'i ta'ala, bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa la ya'tarida wa la yatakhassata ala qadar. Di mana dia redha dengan qadar Allah taala, qadar dia, dan dia tidak membantah, tidak menentang, dan dia tidak mungkar dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Okey, itulah yang pertama lah. Yang kedua, okey, sambungkan tadi contohnya. Dengan dia berkata, ya Rabb, kullu syai'in min indika wa ana radin bika rabban. Wa in a'taitani ma yasarni syakartu wa in nasabani ma yasu'ani sabartu. Wahai Tuanku, dia kata setiap sesuatu itu semuanya pada sisi kau, kata Allah. Wa ana radin bika, aku redha. Ya Allah, aku redha. Aku redha kau ni sebagai Tuhan aku. In a'taitani ma yasarni syakartu. Kalau engkau beri kepada aku sesuatu benda yang memudahkan aku bersyukur, ya Allah. Wa in asabani, kalau ditimpa pada aku satu benda yang menyusahkan aku, ma yasu'ani, sabar, aku sabar. Maka dia redha kepada Allah Ta'ala, qada dan qadarnya, sama ada segi perintah Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala. Wa hadza husnul khalqi ma'allah, dia kata. Inilah dikatakan sebagai orang yang baik akhlak dia dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya dia masuk dalam kumpulan hadis yang dikatakan tadi. Al-malul mu'minina imanan and ahsanuhum khuluqa. Dia kata, sebaik-baik orang beriman itu ialah orang yang sempurna iman, sempurna akhlak dia. Semana akhlak sini ada dua lah. Mana akhlak dia dengan Allah Ta'ala, yang kedua akhlak dia dengan makhluk. Sebagaimana akhlak dengan makhluk. Wa amma husnul khalqi ma'an nas fakaful aza wa bazul nada wa sabu alaihim wa ala azanihim. Contoh dia menahan daripada menyakiti saudaranya. Dia menahan daripada menyakiti saudaranya. Kemudian kalau saudaranya menyakiti dia dah sabar. Wa sabru alaihim wa ala azahim, dan apa yang menyakiti atas diri dia sabar di atas perbuatan saudara dia, mana makhluk lah. Wa hadza min husnul khalqi ma Allah. Ini yang dikatakan sebagai orang yang baik akhlaknya beserta manusia. Orang yang baik akhlaknya beserta manusia juga. Faham kan? Gitu. Kemudian disebut dalam hadis juga sambungannya, wa khiyarukum khiyarukum linnas linisa'ihim. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri-isteri mereka. Dengan isteri mereka lah. Kalau satu isteri lah. Kalau lebih isteri mereka lah. Okay? Jadi maknanya ditekankan juga antara kumpulan orang yang baik akhlak tadi ialah orang yang baik akhlak dia dengan isteri dia. Mana orang yang terdekat dengan dia. Nabi SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Kamu bermanis muka pada wajah saudara engkau itu sedekah. Dan Nabi juga bersabda, la tahtaqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kamu memandang remeh perkara makruf, sekalipun kamu berjumpa saudara kamu dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria. Kan, apa kaitan hadis ini dengan isteri? Di sini dalam hadis ini sebut saudara engkau. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
kan bermanis muka pada wajah saudara engkau itu sedekah. Dan disebut juga jangan kamu pandang remeh perkara makruf walaupun kamu jumpa dengan saudara engkau dengan wajah yang ceria. Apa kaitan dengan isteri dengan saudara? Disebut dalam kitab ni, dia kata syarahnya, wa zawwajatuka hiya ukhtaka qabla an takuna zaujatuka. Isteri engkau itu sebenarnya ialah saudara perempuan engkau sebelum kamu berkahwin dengan dia. Dia kata. Isteri yang kita miliki itu sebenarnya dianya adalah saudara perempuan kita. Dianggap sebagai saudara muslim lah. Ya ukhtaka qabla an takuna zaujatuka. Sebelum kamu berkahwin dengan dia, sebelum dia menjadi isteri kau, dia juga merupakan saudara perempuan kamu daripada sudut kan muslim. Jadi maknanya kalau dalam konteks kita bersaudara pun kita digalakkan sentiasa bermanis muka, so dengan isteri lebih lagi gitu. Dengan isteri kita lebih lagi kita kena bermanis muka, senyum-senyum, jangan duk bongi-bongi rumah makan dengan isteri kita dan sebagainya. Itu berkaitan dengan hadis tadi. Ya rukum linisaikum. Kan? Maknanya sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri mereka. Lawan daripada hadis ini sirarukum linisaihim. Seburuk-buruk kamu ialah orang yang paling buruk kan perangai dia dengan isteri-isteri mereka. Lawan daripada hadis tadilah. Aja tu. Baik. Tentang akhlak berkala bersama dengan isteri-isteri ni, kita dah sentuh dia belakang lah. Dan Nabi juga pernah bersabda, dia kata, bila kita masuk ke dalam rumah kita, iza dahaltu al-bait, kan, bila kita masuk ke dalam rumah, antaranya ialah memberikan salam, dia kata. Kan? Berikan salam walaupun dia isteri kita. Kan? Dia isteri kita. Walaupun kita anggap seluruh orang-orang ini, alah tak payah beri salam lah, isteri rumah je kan. Bagi salam, dia kata. Man zallazi yamna'uka an tusallima ala zawjika iza dakhaltil bait fatakuna qad imtasalat amru rabbik. Antara benda yang menegah engkau, benda yang tidak menegah engkau tu, naklah kamu beri salam pada isteri kau bila masuk ke dalam rumah engkau. Kerana apa? Kerana kita masuk dalam perintah Allah Ta'ala bagi salam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata fa iza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Bila kamu masuk ke dalam rumah, maka beri salam, dia kata. Fasallimu ala anfusikum, berilah salam atas diri kamu sebagai tahiyatan penghormatan min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, dia kata, riwayat daripada Anas, ya bunayya iza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku, bila kau masuk ke dalam ahli keluarga kau, maka beri salam, fasallim, yakun barakatan alaik, kerana dia ada keberkatan atas kau dan juga ahli keluarga kau. Aja tu. Di samping itu contohnya bagilah hadiah, kan? Bagilah hadiah. Rasa sekali buatlah bagi hadiah. Kan? Gitu. Ataupun seminggu sekali bagilah hadiah. Ataupun dia kata walau kanat wirdatan jamilah, sekalipun bunga. Walaupun bunga buatlah. Bagilah rumah kita. Sekurang-kurangnya mungkin menyenangkan hati dia. Itulah. Allah selesai. Kemudian kita lihat hadiah yang kedua. Hadiah yang kedua. Hadiah yang kedua. Riwayatkan daripada Iyas ibni Abdullah bin Abi Zubair. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
la tadribu ima Allah. Faja Umar radhiyallahu ta'ala ila Rasulillah sallam wa qala zairna nisa ala azwajihinna farahasa fi darbihinna fatafa bi ali Rasulillah sallam nisa'il kasir yashkuna azwajahunna. Faqala Rasulullah sallam laqad atafa bi ali baiti Muhammadin nisa'un kasir yashkuna azwajahunna laisa ulaika bihiyatikum. Disimakan daripada Iyas. Iyas Hamzah ya alif sin. Iyas kan? Daripada Iyas bin Abdullah daripada Abi Zubab. Daripada Abi Zubab radhiyallahu ta'ala anhu telah meridai Allah Ta'ala. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu telah bersabda Rasulullah sallallahu la tadribu ima Allah. Dia kata, jangan kamu pukul akan hamba-hamba Allah. Maksud hamba Allah ini ialah kaum perempuan. Maksudnya la tadribun nisa. Jangan kamu pukul akan golongan perempuan. Di annal mar'ah yuqalu laha ammatullah. Kerana kurung perempuan juga dia mendapat gelaran, antaranya gelarannya ialah amatullah. Amatullah dia kata. Itu sebab dia hari ni la tadribu ima Allah. Dia kata, jangan kamu memukul akan hamba-hamba Allah. Kalau lelaki Abdullah. Kalau lelaki Abdullah. Kan? Dia gunakan perkataan imam Allah juga. Semana imam Allah ni ada dua. Kalau penggunaannya untuk perempuan, maknanya golongan perempuan lah, An-Nisa. Kalau penggunaannya untuk lelaki, mana Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Jadi dua-dua tu bermakna hamba Allah Ta'ala lah. Macam tu. Sebutlah di sini. Jadi Nabi SAW menegah kita daripada memukul golongan perempuan. Faja'a Umar. Maka satu hari datanglah Sayyidina Umar ila Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka berkatalah Umar. Umar kata, zairna nisa ala azwajihinna. Mana golongan-golongan perempuan telah berani kepada suami-suami mereka. Golongan-golongan wanita, mereka ni dah beranilah. Kan, berani menunjukkan dia punya sikap lah kepada suami-suami mereka. Za'ilan nisa ala azwajihin farassaha fi darbihinna. Maka ketika itu bila kalau perempuan ni dia suka membantah perkataan suaminya, maka Nabi telah memberi kelonggaran untuk memukul akan golongan wanita. Oleh itu Rasulullah memberi kelonggaran untuk memukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan mereka. Farahasa fi darbihinna. Kemudian bila berlaku macam tadi, bila golongan perempuan tadi dibenarkan oleh suami untuk memukul mereka, suami pukul mereka dengan pukulan yang tidak mencederakan, fa'ata bi ali Rasulullah sallallahu nisa'u kasih. Tiba-tiba dua perempuan ramai-ramai datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu berkenaan dengan suami-suami mereka. Jadi pada asalnya perempuan ni dia berani kepada suami-suami. Jadi bila perempuan ni berani dengan suami, mungkin ada yang dihadap dengan suami dan sebagainya, maka Nabi memberikan kebenaran merosakkan untuk memukul isteri-isteri, tapi dengan pukulan yang tidak mensederhanakan. Bila isi-isi dah banyak dipukul oleh suami, jadi mereka pun bengang lah. Mereka berfikirlah gitu. Bantahlah. Buat demonstrasi gitu. Datang ke rumah Rasulullah SAW. Fa'ata bi ali Rasulullah SAW nisa'ul kasir. Jadi ramailah perempuan-perempuan ni berduyun datang ke rumah Rasulullah SAW. Mengadu berkenaan dengan sikap suami mereka yang memukul mereka lah gitu. Gitu. Maka Rasulullah SAW,
Maka Rasulullah SAW pun bersabda, laqad atafa bi ahli baitin Muhammadun nisa'ul katsir yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Dia kata, sungguh telah ramailah golongan-golongan wanita datang berkumpul, datang ke rumah ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yashkuna azwajahun, di mana mereka itu mengadu berkenaan dengan suami-suami mereka, tentang kekejaman-kekejaman suami mereka. Laisa ulaika biharikum, tetapi suami-suami mereka itu bukanlah suami-suami yang baik antara kamu. Bukanlah suami-suami yang baik di antara kamu. Okey. So hari ini berkenaan dengan peristiwa yang berlaku dululah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana golongan wanita ni pada asalnya mereka itu beranilah. Jadi mungkin disebabkan masa tu permulaan Islam itu mungkin Nabi tak benarkanlah golongan wanita-wanita ni dipukul. Jadi bila golongan wanita tak ramai yang tak dipukul, tak dibenarkan pukul, maka mereka pun naik tocang lah gitu. Bila naik tocang, kan, membantah perkataan suami dan sebagainya, akhirnya Nabi benarkan mereka pukul. Mereka dipukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Kan? Bila dibenarkan pukul dengan tidak mencederakan, jadi ramailah perempuan-perempuan yang dipukul. Ramailah perempuan-perempuan yang dipukul. Jadi perkara itu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ramai kalau mereka dipukul, mereka pun pergilah jumpa Nabi. Gaduhlah masalah mereka. Tapi setelah dikaji, diperiksa, dicek dan sebagainya, rupa-rupanya yang suka memukul itu bukan sahabat-sahabat di kalangan sahabat-sahabat yang baik. Rupanya di kalangan orang-orang lelaki yang jahat. Lelaki yang tidak ada adab dengan golongan wanita, begitu. Okey. Sebut di sini dia kata, "Falamma aksara rijal min darbin nisa, tafatin nisa bi alim Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bi buyutihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna yajtama'unna haula baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam yashkuna azwajuhum. Maka tatkala banyak lelaki daripada memukul wanita, jadi mereka itu kumpul-kumpul di depan rumah Nabi, kan? Dan mereka itu mengadu masalah mereka. Kemudian apa kata Nabi? Dia kata faqala Nabi SAW yaktubuna fi ashabihi yaktubuna fi ashabihi ba'da an ijtama'una wa yaqulu lahum laqad atafa bi ali baiti Muhammad nisa'ul katsir yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Maka Nabi pun bangun. Bila berlaku benda tadi, Nabi pun bangun dan Nabi pun berpidato, berkhutbah dan sebagainya, yang dikelilingi juga di kalangan para sahabat masa itulah. Lalu Nabi pun berkata, laqad atafa bi ali baitin Muhammad nisa'ul kasim. Sungguh telah ramailah di kalangan perempuan-perempuan yang datang ke rumah aku, mengadu tentang masalah mereka itu tadi. Laisa ulaika bi khiyarikum, tetapi tiadalah mereka itu di kalangan mereka itu orang-orang yang terbaiklah mereka tadi. Maksudnya, maksud dengan laisa ulaika bi khiyarikum, maksudnya anna man yadribu zaujatahu bila sebab. Maksudnya yang dikecualikan ini, yang maksudnya yang perempuan-perempuan tadi yang mengadu pada Nabi tadi, sebenarnya ialah suami-suami yang memukul isterinya bila sebab, dengan tanpa sebab. Dia kata, suami yang pukul isterinya dengan tanpa sebab apa-apa, tiba-tiba pukul gitu. Itu yang Nabi nak terangkan pada sahabat dah. Au hatta yadribaha bi sababin darban mubrahan, ataupun sehingga memukul akan isteri tadi dengan sebab, pukul dengan sebab, tetapi pukulannya mencederakan, menyakitkan isteri-isteri mereka. Fahaza laisa min khiyari rijal, maka inilah dia golongan yang tidak termasuk daripada golongan khiyarul rijal tadilah, mana sebaik-baik lelaki tadi.
Dia tak masuk dalam kumpulan sebaik-baik lelaki. Aja tu. Wazalika ada Nabi SAW wasafa khiyarul rijal bihadzal wasfi. Dan kerana demikian, kerana Nabi SAW telah mensifatkan akan sebaik-baik lelaki itu dengan ini sifat khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri-isteri mereka. Okey. Fa khayyarul rijal huwa allazi yukrimu zawjahu. Maka sebaik lelaki itu ialah orang yang memuliakan isterinya, dia kata. Jadi yang termasuk kumpulan sebaik lelaki ni ialah allazi yukrimu zawjatahu, yang mana mereka itu memuliakan isteri mereka. Wa yu'adzibaha, ataupun mereka mengadabkan isteri mereka. Bil wa'zi, dengan peringatan, dengan bagi nasihat dan sebagainya. Wal hajri, ataupun mereka itu berpisah tempat tidur. Hanya setakat pisah tempat tidur je lah. Jadi bila isteri taat, mereka taat semula lah, kembali bersama semula. Kan? Ataupun wa yaj'alul darbal akhar al-ilaj, ataupun dia menjadikan pukulan tadi dengan pukulan yang untuk mengobati saja, merawat, mengobati, merawat, kan, untuk membaikkan akhlak wanita itu tadilah. Aja tu. Itulah yang maksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Dia kata laisa ulaika bihiyarikum, tiadalah mereka itu adalah sebaik-baik kamu. Maksudnya yang kumpulan yang bukan sebaik tadi, maknanya yang tidak ikut apa yang dikenaki oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka pukul isteri mereka dengan tanpa sebab, ataupun dia pukul dengan sebab juga. Ada sebab isteri ni buat kesalahan, dia pukul. Tapi pukul dengan pukulan mencederakan, melukakan, menyakitkan. Dan mungkin silap-silap orang kata terseliu, patah dan sebagainya. Itu benda itulah yang tidak dikenaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala menyebut dalam Quran, dia kata waqad bayyana Allah Taala maratib zalika fi kitabih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan akan martabat demikian dalam kitabnya. Imam Allah Taala sebut dalam Quran, wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut akan nusus mereka, maka hendaklah kamu bagi nasihat pada mereka. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna, bagilah nasihat kepada mereka. Wahjuruhunna, dan pisahkanlah mereka fil madaji' daripada tempat tidur. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Pukullah mereka. Maksud pukul tadi, iza darabuhunna fadribuhunna darban ghairu mubarraj. Manakala kamu pukul mereka, hendaklah kamu pukul dengan pukulan yang tidak mencederakan, mematahkan, melumpuhkan dan sebagainya. Sebab benda itu nanti boleh menyebabkan isteri tadi buat pengaduan pada mahkamah, kan? Mahkamah boleh ambil action perkara tadi, kemungkinan pasangan tadi boleh dipisahkan, kan? Sebab suami dia ada apa tu? Ada lapas apa tu? Tali, kan? Lapas tali. Suami ada lapas tali, bila ucap bila waktu akan nikah tu kan dia dapat tali dan dia kena baca. Mana antara lapas tali itu dia tak boleh mencederakan isteri dia. Cuma isunya kalau tak ada rapat tali lah. Rapat tali. Sebab ada juga lelaki-lelaki yang tak nak baca taklid. Lelaki yang tidak nak baca taklid. Ini masalah lah kalau lelaki tak nak baca taklid. Mana suami itu dia tak nak baca taklid. Sebab apa? Dia tak mau terikat ke situ. Siapa yang menjadi juru nikah, dia boleh paksa lah supaya baca rapat taklid tu. Sebab nanti kalau berlaku apa-apa, isteri itu dicederakan, dipukul oleh suami, jadi isteri tak boleh buat apa-apa lah. Dia tak boleh buat pengaduan ke mahkamah. Sebab suami enggan membaca lapat taklid ketika akan nikah dilangsungkan. Okey? Habis. Syak lah. Dah. Satu minit.
1 minit. Asyik ke soalan lah. Kalau soalan. Dia ada satu lagi ni hadis. Satu lagi hadis ni, saya rasa samanya hadis dengan belakang. Itu hadis daripada Abdullah bin Umar bin As. Anna Rasulullah SAW qala ad-dunya mata wa khairul mata'uha al-mar'atu salihah. Pendek je dia. Daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah telah bersabda, ad-dunya mata. Sesungguhnya dunia itu ialah mata benda kan. Mata benda-benda yang menyeronokkan dunia mata. Wa khairu mata'uha, sebaik-baik mata benda dunia ialah al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Apa maksud dengan dunia mata? Anna dunya syai'un yatamatta bihil insan kama yatamatta al-musafir bizadihi summa yantahi. Sesungguhnya dunia itu sesuatu benda yang menyeronokkan manusia, dia kata. Dunia ini satu benda yang menyeronokkan manusia, sebagaimana menyeronokkan orang musafir dengan bekalan mereka. Hatta yang tahi, sehingga bekalan terhabis. Jadi dunia ini satu benda macam orang musafir ada bekalan. Kalau kita bekalan pergi musafir mana-mana, tak ada bekalan susah tak? Susah hati kan? Risau kan? Risau ya, tak ada bekalan kan? Bukan bekalan je tak ada, duit pun tak ada. Tawakal Allah. Tawakal betul-betul mula-mula tu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada duit kan, ada bekalan, ada nasi, ada kuih, ada mana-mana sebagainya, seronoklah. Itulah ibaratnya kata Muslim. Ad-dunya inna dunya syai'un yatamatta bihil insan kama yatamatta musafir bizadihi summa yantahi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali harta benda yang melalaikan. Illa mata'ul ghurur. Jadi dunia ini dia kata termasuk dalam harta benda. Mata benda. Wa khairul mata'uha maratu salihah. Dan sebaik-baik mata benda dunia ialah perempuan yang baik, perempuan yang soleh. Allati yuzayyunaha dina, yang mana dia menghiasi akan agama dia. Dia berhias dengan agamanya. Wa aqwa, dia berhias dengan akal dia. Wa akhlaquha, dia berhias dengan akhlak dia sekali. Ini dikatakan sebagai perempuan yang baik. Fahazihi mar'ah ya khairul mata'ud dunya. Maka inilah perempuan dikatakan sebaik-baik harta benda dunia. Kenapa? Li'annaha tahfazu zawjaha fi baitihi. Kenapa? Kerana dia memelihara akan suaminya ketika di rumah dia. Wa waladihi, dan juga memelihara anak dia. Dia jaga anak dia. Kalau ada suami, dia layan suami dengan baik. Kan? Dia jaga suami dengan baik. Apa keinginan suami dia bagi. Kemudian wa waladihi, dan anak-anak dia pun dijaga, diasuh dengan baik. Wa malihi, dan harta dia dijaga dengan baik atau suami dia. Wa aidihi, dan juga kehormatan dia pun dijaga dengan baik. Wasirihi, dan juga rahsia-rahsia dia, rahsia rumah tangga dia kan. Rahsia rumah tangga dijaga baik. Nampak? Kemudian tasurruhu iza nazara ilaiha. Kemudian kalau suami dia tengok ke dia, dia manis muka. Tasuru, memaniskan muka dia lah. Iza nazara ilaiha, apabila suami tengok ke dia. Wa tuti'ahu iza amarha, dan dia taat pada suaminya apabila suami tadi perintah kepada dia. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, tunkihul mar'ah li arba'. Nikahlah perempuan tadi dengan 4 perkara. Dimaliha, kerana harta dia. Wa hisabiha, keturunan dia. Wa jamaliha, kecantikannya. Wa diniha, dan agama dia. Fasfar bizatidin. Oleh itu pilihlah yang ada agama. Taribat jadaka, dan saya terpeliharalah akan diri engkau kan. Betul tak? Kemudian Rasulullah ditanyakan kepada Nabi SAW, ayu nisa khair.
manakah perempuan yang terbaik? Jadi ada orang bertanya pada Nabi, mana perempuan yang terbaik? Dia kata. Qala Nabi pun berkata, allati tasuruhu ila nazara. Yang mana dia menyukakan kau bila kau melihat kepada dia. Wa tuti'ahu iza amaraha, dan dia taat pada kau dia bila kau memerintah pada dia. Memerintah dia taat. Wala tuhalifahu fi nafsiha, dan dia tidak menyalahikan dirinya pada dirinya. Kalau kita minta apa-apa kan, dia tak bantahlah macam tu. Wala maliha bima yafrahu, dan dia tak gunakan harta tadi, harta suaminya kepada benda yang dibenci oleh suami dia. Jadi, kemudian daripada saat kalau Rasulullah salah satu minas sa'adah. Salah satu minas sa'adah, salah satu minas syaqawah. 3 perkara daripada kebaikan, kebahagiaan, dan 3 perkara daripada keburukan. Setengah maka daripada kebaikan tadi, itulah perempuan yang baiklah. Bila kau lihat, kamu takjub dengan dia lah. Dan bila dia gaib, engkau gaib, dia jaga akan diri kau, harta kau dan sebagainya. Okey? Wallahu a'lam bissawab. Itulah tadi berkenaan dengan hadis yang ketiga. Ad-dunya mata wa khairu mata'ha mata'u al-mar'atus salihah. Perempuan dunia adalah harta benda, sebaik harta benda ialah perempuan yang soleh. Wallahu a'lam bissawab. Cukuplah bincang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasiyana fatai alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.